Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. USD JPY pada ni pandangan saya kalau Zuli punya pandangan kita boleh dengar daripada dia. Untuk USD JPY mungkin akan ada satu lagi kejatuhan sebab sekarang USD tengah membuat correction dan next movement kalau USD JPY jatuh di paras yang lebih rendah, kita tengok dia punya daily tadi apa weekly weekly kita tengok ada tak ni jatuh dulu sikit, lebih kurang sampai dekat dia punya trend line ni, baru kita boleh lihat peluang untuk USD JPY tu ataupun USD tu dalam keadaan yang lebih kukuh. Okey, kalau siapa yang ada follow rasa tadi dapat yang ni. Next dynamic adalah positive US dollar. So pada ketika ini adalah market tertumpu kepada pergerakan yen ataupun kita boleh cek peluang untuk buy JPY. Tu daripada apa yang ada sekarang. Pergerakan yang sekarang ni adalah JPY lebih cantik. Padankanlah siapa yang paling banyak merah. Ni Kanada. CAD JPY merupakan pair yang paling cantik paling banyak merah, AUD ke GBP. GBP, Kanada dan juga AUD yang banyak merah. So kita tinggal padan-padankan dia dan cari peluang. Itu kalau tak nak gabungkan apa, kita nak follow pada Zuli punya outlook, tak ada masalah. Boleh tak berapa dengar? Boleh dengar tak? Saya punya bar ni mantap tau. Dekat Terengganu ni line bagus. Boleh saya punya ni full bar. Ramzam, okey. Sharon, Amir, clear. Ramzam, macam mana dah test EA tu? Dia siap PM dah test untuk EA tu dan dia kata okey. Okey lah, test lah tapi cukupkan data dulu. Dapatkan dia punya performance macam mana, buat duit ke tak buat duit. Kalau buat duit, berapa nilai ataupun berapa dia punya R. Okey, R multiple dia. Tu kita apply lah. Dalam trading kita tinggal allocate kan. Contoh letak 100, berapa EA tu boleh bagi. Okey, letak 100, berapa pulangan dia. Boleh? But boleh dengar okey, cantik. Kejap saya type kat Mamat ni. Alright. Try Roy Lock. Semua okey. Tuan Muhammad Helmi Izani. Okey, ya saya Muhammad Fazli. Suara putus-putus. Boleh. Eurochef minggu lepas stop loss. Betul. Eurochef minggu lepas stop loss. Sebab kita cek peluang buy kan. Tapi dia buat low. Dan pada ketika ni pun dia dah sideways sekejap. Untuk minggu ni sideways. Okey. Jom kita lihat sekejap minggu lepas punya ni. Sekejap lagi kita buka Finviz kita. Ni minggu lepas. JPY, CHF, USD merupakan currency yang paling kukuh, diikuti dengan Euro. Tetapi yang paling lemah pada minggu lepas adalah AUD, Kanada, New Zealand, GBP. Itu merupakan currency yang paling lemah. Untuk monthly punya masih lagi jelas AUD, New Zealand, Euro dan Kanada yang masih dominan, masih kukuh. Okey, contoh kalau kita cari peluang kita gabungkan benda alam monthly ni dengan USD dengan Zuli punya outlook, mungkin AUD JPY, New Zealand JPY, Euro JPY, Kanada CAD JPY. Okey. Tu yang dalam keadaan yang masih mahal. Kalau kita short, masih lagi berbaloi. Okey, jom kita lihat performance minggu lepas. Performance minggu lepas. Ni Eurochef kita kena stop loss, GBP AUD 0.61, Euro AUD 0.57. Ini adalah hasil daripada kita trade idea kita pada minggu lepas. GBP AUD, Euro AUD yang dapatlah curi sedikit pada minggu lepas dan secara keseluruhan 0.06 dan kita comparekan kepada weekly punya drop sebelum ni pada minggu keempat 0.31, minggu pertama Jun kita tak ada dan
0.06 pada minggu ni dan pada minggu lepas 0.06 dan keseluruhan kita punya ekspektansi 0.59. Okey. Dan buy position 0.58. Letak $100 kemungkinan dapat $58. Okey. Untuk mingguan kalau letak $100 untuk seminggu kemungkinan boleh dapat $59. Alright. Tu berdasarkan performance kita pada minggu lepas. Dan pada minggu ni jom kita buat sama-sama apa currency yang ada peluang untuk kita cari buy dan apa currency yang kita nampak untuk cari sell. Okey, ni kita buang semua. Kita buang semua. Okey. Jom kita buka kat sini. Ni saya SS dekat handphone je sebab tengah travel semalam. JPY, CHF, USD, Euro. So kita masukkan untuk weekly JPY, USD, CHF dan juga Euro. Okey. Yang lemah sebaliknya. New Zealand, Kanada, GBP dan juga AUD. Okey, monthly. Monthly siapa yang paling bagus? AUD, New Zealand, Euro, CAD. AUD, New Zealand, AUD, New Zealand, Euro, CAD. Okey, komoditi dolar dan nampaknya yang lemah USD, JPY, CHF dan juga apa satu lagi? Apa satu lagi JPY, CHF dan juga GBP. Okey, so kita ada tinggal kosongkan kejap. Yang nampak ada peluang ini saja Euro dan juga GBP. Yang ni Euro, yang ni GBP. Okey, so kita ada Euro GBP untuk cari peluang long position pada minggu ni. So kita ada satu sahaja. Full margin ke? Sabar, iman. Jangan full margin. Minggu ketiga ada down performance lagi tak? Minggu ketiga jom kita lihat. Minggu ketiga mana dia? Minggu ketiga ni Minggu ketiga kalau ikutkan rekod paling gila paling mantap. Okey. Minggu ketiga. Yang ni saya tak update 1 2 3 4 5 6. Okey, saya tak update lagi yang ni. Sekejap saya update. Tambah minggu keempat. Ni 2. Minggu keempat dah. Tak cukup. Dia memang kurang tu kurang 1 minggu. Okey. Kurang 1 minggu. So, minggu ketiga kalau lihat winning rate dia 100%. So, Euro GBP kita carilah peluang. Tadi apa? Nak cari peluang buy. Euro GBP kita cari peluang buy position. Kita ada satu je dan ada apa-apa tak kita nak gabungkan. Sebab kalau berdasarkan daripada kita punya ni, kita hanya ada satu peluang sahaja. Week 3. Kita ada satu peluang sahaja. Euro GBP. So nak tak nak Euro GBP kita nak kena cari peluang buy. Ni. Tapi daripada Outlook Zuli kita boleh gabungkan JPY lah. JPY. Tu terpulang kita boleh letak take note kat sini JPY. Letak Yang ini tak ada dalam kita punya ni plan. Tukar tu kena update tu tak? Ni tak, ini hanya trade idea. Tapi kalau saya nak trade hanya Euro GBP sebab ikut dia punya apa yang kita dah setkan dalam kita punya apa benda ni. Dalam kita punya sistem. Yang ini adalah gabungan daripada Zuli punya Outlook. So ini kita masukkan komoditi dollar. CAD
dan juga New Zealand. Boleh? Yang ini adalah gabungan daripada Outlook Zuli. Yang ini adalah kita dapat daripada Finviz. Kalau kita adjust, bermaksud kita kena check balik kita punya performance. Goal cuba intai. Okey, nanti kita buat drawing. Okey, kita tengok dekat chart apa yang cantik. Ni Euro GBP. Euro GBP, kita tunggu dia turun. Kita carilah peluang. Okey. Ni untuk Euro GBP kita. 1, 2, 3. Okey, cantik. Ni kalau kita check peluang untuk buy, tadi kita kata ni Euro GBP. Kita salah satu dia ada pattern kan. Pattern kita letak kat sini. Okey, apa yang saya nampak adalah bentuk correction yang ini. 1, 2 dan juga 3. Okey. Ni yang saya nampak dan kalau kita markingkan kita punya apa nama dia ni? Kita punya Fibo adalah di kawasan ini. So, pertama adalah kawasan 161. Ni kawasan-kawasan yang kita boleh jeling-jeling. Sama ada di sini ataupun di bawah sini. Okey. Jom kita lihat kepada support resistance kita. 14 pip, cantik. So, kita markingkan macam biasa. Resistance. Atas tu memang stop loss lah. Atas tu stop loss pula. Kita check peluang untuk buy kan. So semula-semula. Okey. Ni kita ada support lagi di sini. Dan support lagi di kawasan sini. Bawah sekali. Okey. So kalau resistance ke atas. Ke sini dan juga atas sekali. Okey. So ni berdasarkan apa yang kita plan lah. Kalau contohnya dia buat betul-betul, ni 1, 2, 3, 4, 5 tunggulah dia buat pattern ni. Korang boleh tunggu dia buat pattern ni 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okey. Kat sini tak ada support. Tak ada support. Kita tengok ada tak? Ada satu sini. Yang terdekat di situlah. So area sini korang boleh jeling-jeling. Okey, ni kalau sini. Okey, dia test kat dalam kawasan sini. Okey, long position long position kita akan cari peluang di sekitar sini. Asal pergi gerakkan benda alas ni pula. Stop loss di bawah sini. Okey. TP korang boleh letak tarik di atas sini. Okey. Ni. Ni adalah pattern untuk kita tunggu pada minggu ni. Adakah benda ni jadi ataupun tidak? Kita tunggulah. Jadi ke tak Sekejap kita marking dengan turtle. Okey. Itu dia. Boleh? Ni untuk Euro GBP ni je lah. Ni pattern kita. So kita masukkan pair-pair lain yang kita nak jeling pada minggu ni. Ada request? Apa nak request? Kita satu je yang betul-betul ikut kita punya spec adalah Euro GBP. Yang lain kita try drawing. Apa tadi ada orang minta gold. Gold apa lagi? Gold kita buat macam biasa je. Simple. Gold trend masih ke atas.
Ni high ke? Ni paling tinggi high eh? All time high ni? Kejap saya tengok ada lagi tak? Oi, all time high eh? Betul ke? Betul ke eh? Macam tak percaya pula. Betul lah. Ni lah paling high eh. Okey. Ni adalah sideway dekat high. High punya goal. Goal paling tinggi punya level eh. Dekat 1,700 lah. Ni sekitar ni. Ni sideway dia. Kalau kita cek peluang untuk sell tu, risk reward dia cantik lah. Tapi trend masih ke atas. So paling cantik adalah kita follow arah trend. Kalau tak macam ni korang boleh tunggu. Sekejap Okay. Alright. Sama juga pattern macam yang tadi, ABC. Kita tunggu satu lagi kat bawah. Okay. Dan pada ketika ini, saya rasa yang paling cantik adalah macam ni lah level dia. Kalau kita lihat support yang paling paling cun dekat bawah sini. Tu paling cantik lah tempat yang kita cari peluang buy dekat area sekitar sini. Alright. Sekitar situ. So jauh lagi perjalanan dalam berapa puluh dolar 50 dolar, 40 dolar. 40 dolar lagi. 40 dolar kejatuhan gold mungkin akan bagi sinar kepada kita untuk teruskan cari peluang long untuk gold. Trend untuk gold secara besar adalah masih lagi ke atas. Sentimen negatif, gold kita akan nampak terus menaik. Boleh masuk position size sekali. Position size ikutlah kat sini. Berapa dolar kita nak masukkan? $1, tengok berapa contact size dia, kalikan dengan berapa harga gold. So kita akan dapat berapa pergerakan $1 tu, berapa dia punya nilai tu. Okay, macam ni letak lah. Berapa kita nak letak. Untuk micro dengan standard ada beza satu lot account micro dengan account standard ada perbezaan. Okay, so tunggulah. Dia akan buat macam ni. Kita akan tunggu pattern ni. Sekejap ni. 1, 2, 3, 4 dan 5. Alright. 2, 3, 4 dan 5. Tunggu. Ada buat 5. Baru kita masuk cari peluang. Wave ni kira betul-betul. Tak, ni saya hanya ambil correction. Dekat last phase saya hanya ambil correction. Dia tak buat complete macam Zuli tadi. Saya tak buat complete macam Zuli ni. Jom kita lihat goal Zuli. Zuli punya goal. Ada tak? Selalunya dia buat. Dia rajin. Dia rajin. Okay. Kita tengok kerajinan dia. Nak naik. Dia bila ni update ni? Kita siap. Saya tengok yang lain. H4. Dia rajin. Jangan takut. 1, 2, 15. Hari ni berapa bulan? Ni lah. Ni dah latest lah ni. Okay. 1, 2, 3 dia ke atas. Oh, dia dah terus nak cari peluang long kat sini. Kita tengok kecil lagi time frame. Okay. Zuli tak tunggu sampai ke bawah. Ni last level ni last level kita draw tadi kat sini kan. Sekejap. Saya tengok. 1680. Saya tunggu dia sampai 1680. Kat area sini. Zuli punya drawing. Betul sama A, B, C. Dia hanya ambil ni sebab flat ni. Ni flat punya pattern. Flat adalah dia untuk wave ketiga ni, dia boleh suka-suka hati tau. Dia boleh dekat sini boleh. Zuli target area sini. 1618.
Dia boleh pergi sampai 2.618. So dia memang subjektif. Tadi Zuli target sampai sini. Lepas tu dia dah naik ke atas. Saya tunggu sampai ke next support. Okay? Tak kisah dua-dua betul. Kita boleh ni A, B, C. Sini boleh nak terus naik ataupun dia boleh sampai ke 2.618. Okay? Faham? Tak salah, Zuli punya tu betul lah tu. Dia flat. Flat punya pattern. Flat punya pattern memang dia suka hati mak bapak dia. Dia antara level-level Fibo yang mana yang korang rasa kemungkinan besar dia boleh sampai situ. Okey, boleh AUD JPY. AUD JPY. AUD JPY. AUD JPY. Okey. AUD JPY cek peluang apa lah? Kalau sentimen sekarang, sell. Kalau sentimen sekarang Sentimen sekarang sell. Saya markingan dulu. Lepas tu kita tengok mana yang kena. Okay, sell. Okey. Tiga. Okey, jom. Ni Sekejap. Sini. Sini dan juga sini. Tunggulah dia naik. Tunggu dia naik. Sampai sini. Atas ni ataupun mana. Tunggu. Paling dekat kawasan sini. Yang paling dekat adalah area sini. Area sini satu. Area satu ni paling dekat. Ataupun kita tunggu area 161. Tu next level. Tu antara tu. Kalau kita ambil dia sebagai flat. Ni satu. Atas ni. Ataupun atas lagi. Semua level-level yang tu. Kita cek peluang untuk sell kan. Pattern yang korang tunggu adalah macam ni. 5 wave Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Tunggu tu. Kalau jadi macam itu, cantik lah. Ni tunggu dia naik sampai ke atas, baru kita cek peluang untuk sell. Ataupun atas ni. Dia ada atau. Ikut suka korang. Korang nak tunggu yang mana. Boleh? Ada lagi? 15 minit ada head and shoulder. 1 hour ada head and shoulder. Okay, William. William ada suruh tengok goal. Okay, cantik. Okay, cantik. Perfect. William, cantik. Betul. Korang tengok pattern untuk head and shoulder mesti first kali mesti kita kena identify trend semasa. Okay. Kalau trend semasa untuk H1 adalah menaik. Dan kita nampak ada formation head and shoulder. Head and shoulder ni lah. Right shoulder dan juga ini head dia. Neckline mana neckline dia? Okay. Kalau ikutkan ni tau. Kalau ikutkan yang ni. Ni. Ini ni neckline dia. So, kalau korang nak cek peluang untuk sell, dia baru breakout sell. Dia baru breakout sell Okay. Tunggu dia retest. Ajar macam ni ni untuk pattern apa tadi dia cakap? Head and shoulder. So, tunggu dia menaik sekejap macam ni, dia naik ke atas dan dia menuju ke bawah balik. Sekarang dah breakout. Dah breakout betul? Dah breakout. Ni dah breakout. Dan TP dia adalah sama panjang dengan kepala daripada neckline. Price range. Ni neckline sampai ke kepala dia dalam $19. So kurang daripada breakout $19. Sampai sini je. So TP daripada sini atas ni tempat breakout ni dia test kejap neckline sampai ke sini je lah korang punya TP. Ini adalah minimum $19.
Kalau halober macam Dungat, memang tamak, tak pernah nak ambil sikit, boleh target sampai ke bawah sini. Ni siapa yang sell. Okay? Ni cantik. Thank you William. Memang ada pattern head and shoulder. Ni perfect head and shoulder. Confirm. So ini adalah daripada breakout sini sampai ke sini adalah $19. So korang boleh sell daripada sini sampai ke sini. Itu adalah minimum target. Maximum target ikut suka. Okay? Maximum ikut suka. Dungat memang jadi contoh. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Commodity dollar korang padankan je lah. Memang dia cantik. Tu sama dengan Zuli punya outlook lah. Siapa nak check peluang untuk JPY. Sama semua pattern semua pattern sama. Korang tarik sini, daripada sini. Bawah, sampai ke sini. Alright. So, area sini. Ataupun area atas ni. Ataupun area atas ni. Kawasan-kawasan level Fibo. Tinggal korang letakkan dia marking, letak alert. So, sampai kawasan tu, korang tengok apa dia buat. Sampai area sini. Ataupun area atas ni. Okay? Dia bebas. Pastikan contohnya kalau korang tengok, ini macam ada, dia pasti sama tau. Macam contohnya korang nak trade AUD, JPY, CAD JPY, GBP JPY, apa-apa yang dipadan dengan JPY, dia punya pergerakan, kalau contohnya korang target kat satu, semua sekali mesti target satu. Kalau contohnya ada dua pair, satu dia jauh lagi lah. Semua sekali korang kena target yang paling jauh lah. Maksudnya kasih dia sama dia. Synchronize sekali je sama. Contoh memang pergerakan 1, 2, 3 dia yang kira sampai atas sini. So kena sekalikan sama jarak dia. Okay? Kalau yang dekat sini lah. Dalam lebih kurang hampir 80 pip, 70 pip lagi. Naik lagi 80 pip, korang boleh tunggu. Tengok apa dia nak buat. Okay? Kita save kejap. Trade idea week 3. Apa bulan apa sekarang? Jun. Okay. So kita dah ada berapa ni? Ni korang kita tengok lepas tu kita update macam mana pergi dia. Okay, ada apa-apa soalan lagi setakat ni? Tak rekod pula. Korang rekod EA punya webinar minggu lepas, korang rekod lah dekat sini. Kan ada kan? Korang masukkan. Ni kosongkan balik, korang update satu-satu. Minggu lepas, contoh macam Ramzam ada masukkan AUD, azan apa lah? Oh, isyak dah. AUD USD. Okay? AUD USD korang masukkan, apa position yang korang masukkan yang ada. Kalau korang ambil buy sell, tulis kat sini buy sell. Okay. Contoh letak $100, 100 USD. Result dia berapa? Berapa dolar dapat minggu lepas? Update lah, contohnya dapat $40. Kalau Ramzam, berapa yang dia letak? Kejap tengok dia punya ni. Dapat ada berapa ratus dolar tak dia dapat kat sini. So update lah kat situ. Berapa yang korang masukkan untuk demo tu, korang masuk kat sini. Berapa dolar dapat. Ada contohnya ambil Dungat, ambil AUD, JPY, dia cari peluang untuk sell kan minggu lepas. Sell. Masuk $100, berapa dapat? Tu yang korang kena update macam ni. Update macam itu tau. Barulah korang boleh tahu. Kalau letak $100, jangan gunakan dakyah ni. EA ni kalau boleh run, hanya kena ada $1,000. Baru dia boleh run. Jangan guna benda tu. Lepas tu hasilnya kita withdraw dia. Kita tak tahu. Mungkin hari ni masuk, besok dia trending je. Terus sampai MC. So korang habis $1,000 habis gitu je. Korang kena tahu berapa. Contoh letak $100, mesti kena accept. $100 tu bila-bila masa dia boleh burst. Itu je. Betul, serius. Kena buat benda ni. Kena tahu berapa mesti
Alah, kalau gitu tak ada masalah. Korang run letak uh, $1,000. Lepas tu risk multiplier tu, yang ni, risk multiplier dekat EA tu, EA setting tu, risk multiplier ni korang letak 1. InsyaAllah takkan memang akan boleh sustain je lah. Tapi minggu ni boleh mungkin dapat $5. Minggu depan $3. Minggu depannya kadang-kadang hit besar $20. Tapi kita tak tahu performance dia. Tu yang masalah dia. Kita mesti kena tahu performance. Setiap kali kita guna, mesti kita tahu berapa kemungkinan result yang kita dapat. Macam mana nak dapat Excel ni? Ya, saya dah save belum ah? Nanti saya send. Sekejap Hmm, mana? Ni kot. Sekejap saya tarik ke sini boleh tak? And out expectancy masukkan. Sekejap. Harap dia bagi lah. Try tengok tu saya baru post. Try tengok tu, Syahrul. Try tengok tu, dapat yang latest tak? Kalau tak dapat latest, sebab itu saya simpan dekat iCloud, saya override saja. Nanti korang tengok, dapat yang latest tak? Okay, jom kita masuk topik kita, Divergent. Bila kita masuk Divergent ni, Divergent punya topik adalah kita try kita masukkan sekali dengan teknik yang tadi William ada tunjukkan. Kat sini saya buka besar Saya buka besar. Saya buka besar dan kita masukkan apa indikator yang korang guna. Okay, saya suka guna awesome. Awesome contoh korang ada nampak Divergent. Okay. Korang ada nampak ada Divergent. Sebagai contoh ini. Yang ini korang nampak dia menaik betul. Saya buang kejap yang ni Okey. Ni. Yang ni korang nampak dia ni menaik kan. Tapi yang ini dia menurun. So kita ada nampak Divergent. Dan teori Divergent ni apabila kita jumpa left shoulder dan head, kita akan jumpa Divergent. So kita nampak ini ada Divergent. Okay, itu hint dia. Alright, thank you William bagi signal ini. William mantap William. Okay, ni ada Divergent satu. Sini. Ni contoh. Inilah topik yang kita nak cover pada hari ini. Okay, jom kita masuk Divergent. Dalam topik ini, kita akan cover mengenai Divergent. Pertama adalah, apakah indikator yang korang rasa happy gila nak gunakan? Ataupun kita guna ayat ni apa indikator yang berayun sebelah bawah tu yang korang sedang gunakan? Awesome ke, RSI ke, Stoch ke, apa lagi? MACD ke, ada tak? Yang korang memang letak dekat situ. Memang ada korang gunakan. Untuk monitor Divergent ke, ataupun apa, overbought, oversold ke, ada. Ada tak? RSI ke, macam Zuli RSI 13 Dia tunjukkan untuk apa tu nama dia? Untuk dia punya elite wave tu. RSI 13 kan? Standard 14, so dia ambil 13. Suka hati dia. Tak kisah. Kalau dia dah tunjuk 13, follow je lah 13. Terpulang. Tak kisah apa-apa indikator yang berayun, yang beroscillate. Okay? Gunakan lah, tak kisah. Wajib ada satu untuk Divergent. RSI, ADX, Stoch, campur MACD. Fuzzy template. Pasal Fibo kata. Betul. Pasal Fibo 13. Kata. Ya, okay. Alright. Kalau kita gunakan 13, gunakan. Sebab apa? Tiru Zuli. Settle.
Dia pertama, untuk kita tahu kenapa ada divergen ni, dia ada terdiri pada 3 benda. Okey, analisis 3 dimensi. Yang pertama mesti kita kena tahu arah, yang kedua kita mesti tahu kawasan terlebih beli ataupun terlebih jual. Arah ni apa? Trend. Kena letak satu lagi saya nak merasa macam seronok tambah kat sini. Bullish, bearish, bull, bear, kangaroo. Okey. Saya nak rasa macam tambah kangaroo macam seronok betul tengok. Dekat keluar kat Bloomberg tu, kangaroo. Kangaroo time. Sekarang adalah fasa kangaroo. Okey, arah itu adalah arah pasaran. Tak ke atas, tak bukan bull, bukan bear, tapi ada fasa satu lagi, kangaroo. Okey, dan next adalah kawasan, overbought dan ataupun oversold. Dan next adalah divergent. Divergent sebagai signal. Okey, signal. Kemungkinan next movement adalah bertentangan dengan arah. Contoh arah dia menaik, kemungkinan next movement adalah ke bawah. Dia bagi tahu yang tu. Okey. Ni sebagai contoh, kita buat trend line kat sini. Apa orang panggil? Indikator break daripada trend line tu. AMI ni break daripada trend line tu, dia menunjukkan sebelum ni menaik dan sekarang dia menunjukkan ke bawah dan untuk menurun. Okey. Yang ini pula kita lukis trend line menurun. Sebelum ni dia menurun. Lepas dia break ke atas, kita boleh assume kemungkinan besar trend adalah menaik. Okay, next adalah dia menggunakan dengan moving average. Okay, apabila moving average dia cross ke bawah, kemungkinan pergerakan dia dah start untuk ke bawah dan apabila RSI dia cross dengan moving average, kemungkinan next movement adalah menaik. Okay, tu trend. Trend kita draw daripada indikator. Dekat indikator ni pun kita boleh draw. Sebagai contoh. Okay. Korang ada nampak trend lain tak? Ya. Yeah. Nampak kan? Comel trend line ni. Okay. So, daripada sini, mana trend line lah? EO tak cantik lukis. Ni satu tak cantik. Kita ambil satu indikator, saya tutup kejap yang ni. RSI. RSI. Nama penuh dia apa? Relative Strength Index. Okay. Alright. So, dekat sini, kita lihat. Ni, 1, 2, 3. Sini je. Ada dua point. Tak cun tak comel. Ada 2 line. Okay. Dua line untuk draw trend line tak cantik. Trend line mesti hit at least 3. 1, 2, 3. Okay. Yang ini 4 dan lepas tu dia breakout. So untuk setakat ni apa yang kita boleh ambil lah. Contoh sini point 1, sini point 2 dan patutnya kalau ada point 3 kat sini adalah paling cantik. Dan apabila price break kat situ dia memberi hint kemungkinan next movement dia adalah ke bawah. Okey, ni contoh tak berapa comel. Okey, kalau yang ini. Okey, daripada atas kita ada 1, 2 dan 3. Alright. Okey, dekat sini. 1, 2, 3, 4 kawasan ni lepas tu price melakukan breakout. So dia breakout ke atas menunjukkan trend sini dia dah berubah dan menunjukkan dia nak menuju ke atas. Ni dia menuju ke atas. Okey. Dia nak lukis trend line tu mesti at least 3 lah. 3 point yang bersentuhan. Okey. Ni untuk yang tadi untuk arah. Dan sekarang next adalah kawasan terlebih beli dan juga terlebih jual. Overbought, oversold, simple. Atas 70, atas bawah 30. Tu kawasan terlebih beli dan juga terlebih jual. Simple kalau kita nak gunakan. Okay. Dan next, ni semua sekali ada RSI ke, Stoch ke, ROC ke, semua kita boleh pakai. Stoch 80-20.
RSI 30-70. So kita pakai mana? Terpulang. Tu kawasan terlebih beli dan juga terlebih jual. Mungkin kita boleh cari peluang buy kat bawah, dekat atas kita cari peluang untuk sell. Okay, next adalah divergent. Dah nak habis lah. Berborak dah nak habis dah masa. Tinggal 10 minit. Untuk divergent, divergent ni apa? Divergent ni adalah dia bagi hint tau, bagi signal. Dia bagi petanda dulu. Next movement untuk pair yang kita lihat tu, next movement ni adalah berlawanan arah dengan trend yang sebelum. Okay? Contoh trend dia menaik macam tadi kita nampak ada divergent di gold. Contoh ni arah dia menaik dan kita jumpa divergent. Bila ada jumpa divergent, ni sini, ni dengan sini. So, kita nampaklah. Sekejap lagi saya perkenalkan ni kita nampak tak selari, benda ni ke atas, benda ni ke bawah. So, benda tu adalah sebagai salah satu divergent. Ini adalah contoh yang paling perfect daripada William. Head and shoulder punya pattern. Okay? Jom kita lihat kita ada 3 jenis divergent. Klasik, tersembunyi hidden dan juga complex divergent. Okay, contoh ini adalah divergent, bullish buy. Macam ni je bentuk dia. Ini price ke bawah, yang ini di ke atas, ke atas. Bermaksud apa? Indikator dah menunjukkan volume kemungkinan price tu bertukar arah, bertukar trend. Okay, dia dah bagi hint dah. Next movement ataupun pergerakan sekarang dah kurang momentum dia. Okay, pergerakan dia dah kurang momentum, dah menunjukkan divergent. Ada kontra, pergerakan yang berlawan daripada indikator. So, itu menunjukkan next movement dia adalah ke atas. Okay. Dan ini bear pula. Bear macam yang tadi, dekat gold tadi. Dia ada divergent. Kita nampak dekat indikator pula ada pergerakan yang tak selari dengan harga. So, kita panggil sebagai divergent. Next movement kemungkinan adalah ke bawah. Okay. Untuk hidden punya divergent. Hidden divergent kalau boleh korang cari yang ini. Sebab apa? Yang ini cantik tau. Saya suka yang ini. Kenapa suka hidden? Sebab hidden risk reward dia memang perfect, paling cantik. Kalau contoh korang nak cari buy, risk korang punya stop loss bawah sini. Kalau macam tadi ni, kan, korang sell, takkan stop loss korang atas sini saja. Sebab kemungkinan harga boleh naik atas lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi. Dia punya ni masih lagi valid, dia punya divergent masih valid. Masih valid, masih valid, masih valid. Tapi apabila ada satu momentum yang tinggi gila dia naik ke atas, betul-betul dia pecah dia punya divergent ni, baru kita panggil ini dah tak valid. Okay? Tetapi kalau kita jumpa hidden, kita punya stop loss bawah ni je. Senang. Hidden stop loss bawah ni. Sebab apa? Sebab dia price lambat bergerak tapi indikator dah laju sangat bergerak ke bawah. Kebanyakan dia akan follow trend. Contoh kita tengok GJ kalau sebab saya macam terbuka GJ tadi. Sebab pattern GJ comel. Dia tengah naik ke atas. Okay, korang masukkan indikator RSI tadi. OPQRSR. Kita tengok M15 ada tak? Price gerak dulu, indikator lambat. Tak. Tak. Ingatkan baru tu. Tak ada meleset. Harapan meleset. Ingatkan ada hidden. Hidden susah nak jumpa. Ingatkan ni ni harga dah naik ke atas. Tapi indikator tak. So kita ada jumpa divergent. Next movement kemungkinan boleh ke bawah. Okay, di M15. Kalau siapa-siapa ada jumpa divergent, ni saya jumpa. Ni korang tengok. Yang ini. Ni kata tengok trend asal ke atas. Okay. Tetapi sini dengan sini dia macam ni. Okay. Ni kat shadow dia. Yang ni dekat sini. So kita nampak dia ada melengkuk situ.
price tak berjaya turun ke bawah. Tetapi dekat sini indikator dah melampau-lampau, dah turun ke bawah. So kita nampak ada divergent. So kita boleh cek peluang untuk buy. Stop loss kita bawah sini. Senang saja. Okay. Dia lebih kepada follow trend. Tu yang saya suka. Euro H4 last week. Ni, kejap Euro USD H4. Ni divergent. Ni klasik divergent. Ni Edward. Ini memang simple kacang goreng. Ini tak ada cabaran. Okay. Ni tak ada cabaran. Dah lah cantik trend line. Okay. Dah lah cantik trend line. Alah, ni tak mencabar. Kasih mencabar lain. Lepas tu dia ada divergent. Lepas tu price turun ke bawah. Apa lagi nak? Lepas tu dia retest trend line. Full margin kat sini. Jangan full margin tu je dengar. Tak ada. Nak cari yang hidden. Hidden best. Korang tak perlu stress. Selalu time frame kecil dia kita senang jumpa. Nak tunjukkan contoh. Price slow tapi dia punya tu bergerak laju. Selalu dia akan follow trend. Tu best. Ada tak? Ada jumpa lagi? Oh, divergent valid tak dan tak valid atau divergent habis momentum. Divergent valid dan tak valid atau divergent habis momentum signal. Okey, divergent ni signal. Fazli, divergent ni signal. Divergent signal. Bila dia valid ke tak valid tu terpulang pada dia. Sebab dia sebagai signal. Okey, kita trade apa yang kita nampak berdasarkan apa signal yang diberi. Selagi tak ada signal, kita tak masuk. Dah ada signal, baru kita cek peluang untuk masuk. Okey? Tu yang kita tu. Sekarang saya tak nampak lah. Kalau korang ada nampak hidden bagi tahu hidden korang bagi tahulah dekat dalam group ke. Sebab hidden tu senang, dia follow trend. Price lebih-lebih turun, alih-alih price tu macam ni contoh. Ni. Okey. Ni ke sini. Yang ini ke bawah. Okey. Ni ke sini. Ni. Nampak ni hidden. Hidden senang, kacang goreng. Serius. Hook kat sini buy. Dah. Kalau dapat hidden sedap. Sebab dia kita trend following. Senang je, dia follow trend. Tak ada cabaran. Pendek je. Sebab tadi H1 kalau M15 nampak kita tengok M15 jadi lah. M15 harap jadi ada. M15 M15 tak nampak. M15 tak nampak dia punya signal dia. Sini ke atas. Tak. M15 tak nampak. Ni korang asal pula tak nampak ni? Ni. Apalah. Ni kan senang. Ha. Tu. Kat best. Kan? Ni. Cantik ni. Korang tengok dia turun tapi dah macam slow dia. Yang best apabila tengok price tergedik-gedik slow je. Tapi indikator, lajunya kau turun. Itu memang bagi signal. Okay? Okay Ramzam, cantik. Baru cantik berpanjang sikit kan. Ni. Test lagi Ramzam. Ramzam ni bagus. Kalau korang ada apa-apa masalah boleh minta dengan Ramzam. Ada bantuan. Dia kata bantuan trader prihatin. Okay. Ada apa-apa lagi? Kita satu lagi kompleks. Jom kita masuk kompleks. Satu lagi ni. Ni untuk bearish senang. Hidden. Ni kompleks. Kompleks sebenarnya kacang je.
Dia tak tengok price, kita tutup mata price, kita tukar indikator punya parameter. Ni separuh, ni 14. Ni contoh 7, ni 14. Korang ada ni. Hidden apa tu, complex divergent. Buy. Okay, ni untuk bullish. Ni pula untuk bearish. Tu je. Nampak? Nampak ni? So bearish. Okay, Facebook Ramzam. Okay. Tak apa, dia kata PM dekat Telegram ataupun minta kat Telegram dekat grup public tu. Bantuan trader prihatin. Boleh? Kita wujudkan tu. Okay, ni untuk complex divergent. Dia perbezaan parameter macam tu dah. Dia ada contoh 7 dia turun sikit. Tapi 14 dia naik melampau. Tu kita nampak ada divergent daripada dua indikator. Boleh lah tu. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Korang cari hidden Hidden tu bonus tau. Kalau jumpa memang bonus gila. Alright. Terima kasih ya. Dah berapa minit ni lepas? Baru seminit. Ada apa-apa soalan setakat ni? Sebelum kita sambung esok. Esok saya dekat Terengganu lagi. Rabu baru balik. Ada apa-apa soalan? Proposal beli komputer dah lepas belum? Gagal lagi proposal. Tengah meracun. Dia suruh buat pilihan. Komputer PC ataupun laptop. AJ ada hidden. Durian Terengganu. Terengganu durian? Ada ke? Nak EA lagi? Boleh PM Dungat. Nanti suruh Dungat forward kan. Okay. Muhammad Aizat boleh PM Dungat. Beli PC tu lah, beli PC nanti nak travel takkan nak bawa seketul PC. Itulah, dia suruh buat pilihan nak laptop ke PC. Aduh, susah pula pilihan tu. Lepas tu pandai pula dia keluarkan pepatah. Hidup ni kena melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. So dia kata jangan tamak, jangan beli dua-dua. Beli satu je, tu fikir tu. Program apa di Terengganu? Bersukaria. Sebab dah 3 bulan dah ketum sangat lah kat rumah. Berjalan. Okay. Terima kasih semua. Kita akan sambung esok. Alright, William. Thank you, William. Fazli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semua jumpa esok tau. Kita besok kita nak combinekan everything. Okay, bye-bye.